Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Terima kasih Tuan Pengerusi, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Kita tahu selepas PAS mengambil keputusan untuk membawa rang undang-undang persendirian berkaitan hudud di Parlimen untuk memberikan laluan kepada Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan enactment jenayah syariah mereka, maka timbul isu hudud yang isu hudud naik, timbul naik kan. Timbul kali ini lebih menarik apabila UMNO juga turut menyuarakan hasrat untuk menyokong bil hudud tersebut. Okey. Dan media segera mengambil, dan kita lihat pelbagai pihak memberikan pandangan, memberikan mereka punya pendirian, dan sehingga hari ini hudud masih lagi menjuarai headlines di media-media. Jadi seperti biasa, Sinar Harian dengan kewajipan mereka sebagai pendidik kepada masyarakat, menganjurkan wacana dengan membawa kepada kita tokoh-tokoh yang saya rasa terlibat secara langsung dengan isu hudud. Yang mana tak perlu saya kenalkan lagi Dr. Dr. Asri Zain Abidin, ataupun juga dikenali Dr. Mazhar, wakil akademik, yang berhormat YB Datuk Amar, dan juga Dr. Musaddan daripada Institut Konsortium Malaysia, mewakili JPM. Tadi saya bincang ada, kata adakah doktor mewakili UMNO? Dia kata bukan. Kan? Sebab kita ingatkan dia wakil UMNO, tapi dia wakili JPM. JPM ni bawah Kerajaan Barisan Nasional juga lah. Okay. Tapi bukan mewakili parti. Yang wakili parti seorang yang hari ni, di depan saya ni. Tapi dia bukan independen. Okay. Dan juga Datuk Wee Ka Siong yang mewakili MCA, saya kira sebagai timbalan Presiden MCA, membincangkan satu topik yang saya rasa bukan hanya sekadar isu di Kelantan, tetapi juga kini menjadi isu nasional dan dibincangkan di peringkat antarabangsa. Dan sekali lagi saya rasa ingin merakamkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Sinar Harian kerana menganjurkan program berani. Ada beberapa pesanan daripada penaja. Pertama sekali, topik ini begitu hangat dan panas. Emosi, sentimen akan ada di kalangan hadirin yang ramai ini, di dalam dan juga di luar dewan. Tapi seperti biasa, Sinar Harian mengharapkan kita menunjukkan kematangan masing-masing. Ada nak marah, nak apa, kita simpan balik rumah, marahkan dekat pokok pisang. Ataupun tebaslah rumput-rumput yang ada. Selalunya yang kena marah moderator. Moderator kasih soalan tak bagus, orang marah. Kasih soalan provokatif, orang suka. Tapi ada orang yang akan marah juga. Okay. Jadi biasalah, inilah nasib moderator. Okay. Cuma pendekatan saya pada kali ini agak berbeza. Di Facebook saya telah berusaha untuk dapatkan soalan daripada orang ramai. Dan soalan yang akan ditanyakan kepada setiap ahli panel merupakan soalan yang telah dipilih berdasarkan kekerapan soalan daripada pelbagai orang yang telah mereka kirimkan. Jadi apa yang saya tanyakan itu merupakan isi hati anda sekalian, yang dibawa untuk dijawab oleh ahli panel. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa untuk appetizer permulaan kita bagikan 5 minit seorang, bermula dengan Dr. Mazhar untuk membahaskan tajuk hudud bersediakah kita. Silakan Dr. Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mengurusi rakan-rakan ahli panel pada masa pendek saya. Sebagai orang Muslim, saya rasa orang Islam tidak akan mempertikaikan hudud sebagai ia undang-undang ataupun ia perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu satu premis awal yang saya nak jelaskan. Cuma yang sedang kita bincangkan, adakah sudah sampai masanya ataupun keadaan yang kita ada pada hari ini boleh ataupun tidak untuk kita laksanakan undang-undang ini? Saya buat perkara yang mudah untuk dipahami ialah seperti zakat ialah satu kewajipan. Tetapi bukan semua orang wajib, orang yang mampu saja yang wajib.
Pergi haji sesuatu yang diwajibkan. Tetapi kalau ada putih beliung, ada peperangan di dalam perjalanan, wang tak cukup, haji itu baik tapi kita tidak diwajibkan. Sembahyang berdiri diwajibkan kepada kita, tapi kalau kita sakit patah kaki, kita tidak diwajibkan. Bukan mempertikaikan hukum, tetapi membincangkan tentang bagaimanakah hukum itu hendak dijalankan. Saya ingin sebut yang pertama ialah sejarah hudud. Kerana ia bukan mudah. Kalau sebahagian para pengkaji macam Dr. Muhammad Salim Awad dalam bukunya Punishment in Islamic Law, beliau menyebut bahawasanya sejak zaman Abbasiyah lagi, hudud sudah tidak ditekankan. Dan mereka dapati daripada golongan rohal. Rohal adalah para pengembara yang mencatatkan perjalanan mereka di dalam dunia Islam, didapati tidak penekanan kepada hudud sudah tidak kuat. Saya nak cerita tentang kesukaran itu, bukan tak nak buat. Di zaman yang agak moden ini, ada beberapa negara yang cuba buat. Kita ada Pakistan, kita ada Libya, kita ada Sudan, dan kita ada Nigeria yang cuba buat. Kesemua negara-negara ini telah menghentikan hudud yang mereka buat disebabkan kerana perubahan keadaan, yang mana disebut oleh Dr. Salim Awad sebagai seorang ahli fiqh, kerana disebabkan kerana keadaan yang sudah tidak sama. Suasana yang ada pada zaman Nabi dengan suasana yang ada pada zaman kemudian, yang memerlukan beberapa perkara baru untuk dilihat, kerana memerlukan ijtihad baru. Yang terus berjalan ialah di Arab Saudi, yang terus berjalan. Dengan itu kita tahu bahawasanya perjuangan hudud ini bukan suatu perjuangan yang mudah, kerana negara-negara yang gagah, yang tidak takut kepada kekerasan seperti Pakistan dan Libya, dan juga Sudan yang melihat kematian dan darah setiap hari, mereka juga kelihatannya tidak dapat meneruskannya. Jadi kemudian datang ke sekarang ialah Brunei yang dalam proses nak buat, dan kita mendengar Kelantan telah mengemukakan sejak dahulu untuk melakukan hudud. Tentu sebagai seorang Muslim, kita tidak menentang hudud ini. Kita tidak menentang hudud ini. Tetapi persoalan yang mungkin kita kena bincang sebagai scholars, sebagai ahli ilmuwan, bagaimanakah kalau ia nak dilaksanakan sehingga dia mencapai maksud keadilan yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kita, kalau saya dapat ingatkan balik tuan-tuan, kerana kadang-kadang di dalam memahami teks, dia ada kaitan penting untuk melihat konteks. Kalau hari itu kita masih ingat ada ulama muda UMNO menyebut tentang penetapan harga barang adalah ketetapan Allah. Dia berdasarkan kepada hadis. Kerana pada zaman Nabi tak mau tetapkan harga barang, disebabkan kerana memang ada hadis, tapi kerana konteksnya berbeza. Peniaga pada zaman Nabi tak sama dengan peniaga pada zaman kemudian. Apabila peniaga berubah, kita hidup dalam suasana peniaga yang tidak ada disiplin dan seumpamanya. Para sarjana menyatakan bahawasanya harga barang boleh ditetapkan walaupun ia tak sama dengan konteks hadis, konten hadis itu, tetapi kita mempunyai konteks yang berbeza. Dan ini yang saya lihat perbahasan kita hari ini sebagai Muslim. Yang pertama ialah kita menerima hudud, cuma kita sedang bincang adakah dia nak dibuat hari ini, ataupun kita mesti kemaskinikan dia, ataupun landasannya masih jauh. Dan kita kena tahu, saya dalam 5 minit ini saya nak sebut suasana pelaksanaan hudud Nabi. Ketika Nabi SAW laksanakan hudud, Nabi pastikan beberapa perkara yang mana sukar untuk seseorang kena hudud. Antaranya, Nabi memudahkan yang halal dan memayahkan yang haram, sehingga tidak ada alasan orang berzina. Tapi dalam satu masyarakat yang rancang nak kahwin tahun ini, tahun depan baru boleh kahwin, kita mungkin akan hadapi sedikit masalah di dalam suasana. Saya nak cerita suasana itu. Suasana itu tidak menggalakkan. Nabi ketika dia memotong tangan pencuri, tidak ada sebarang kepentingan untuk diri baginda. Kita selalu ingat Nabi sebut, innama halakal ladzi man kana qablakum
idza saraqa fihim syarif taraku wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kerana apabila orang-orang yang mulia mencuri, orang-orang yang ada nama mencuri, dibiarkan. Dan apabila orang-orang yang rendah, orang-orang biasa, rakyat biasa mencuri, ditegakkan kepadanya hukum, yakni dijalankan hukum. Kemudian Nabi kata, wallahi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri anak Nabi, Nabi kata aku potong tangannya. Sehingga manusia sama di hadapan undang-undang. Dalam satu masyarakat yang ada golongan yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa ke mahkamah, hudud tidak boleh dibuat, kerana ada orang yang tak sama di hadapan undang-undang. Termasuk di negara Arab Saudi sendiri, ada orang yang tak boleh dibawa ke mahkamah. Saya mengalu-alukan Brunei, tapi saya rasa dia punya enactment pun ada orang yang tak boleh dibawa ke mahkamah. Sedangkan Nabi kata, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Sehingga suasana itu berlaku. Yang berada di istana sama saja yang berada di rumah buruh, boleh dibawa ke mahkamah. Hudud akan berfungsi. Jika tidak, Nabi kata halak, binasa pelaksanaan itu. Terima kasih Musi. Okey, terima kasih. Dipersilakan Dato' YB. Baik, Agama Musi, Alian Penas sekalian. Sebenarnya yang kita tahu bahawa Kelantan telah berusaha untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam ini sejak lama, dan undang-undang jenayah yang kita katakan hudud ini telah diluluskan pada tahun 1993 lagi. Isunya ialah bukan kita nak potong tangan orang. Isunya yang besar ialah untuk menjadikan undang-undang jenayah Islam ini sebagai sebahagian daripada undang-undang dalam negara ini. Isu yang besar di Malaysia ini, undang-undang ini belum diterima sebagai undang-undang di dalam negara. Kita belum cakap lagi soal nak potong tangan orang. Kita hanya baru nak meletakkan undang-undang jenayah Islam ni pada tempat dia. Kalau kita boleh guna analogi orang kampung, kita baru nak beli kereta, bukan nak bawa kereta lagi. Jadi masalah besar ni, kita belum ada kereta lagi. Yang disebut oleh Dr. Asri itu, kira bawa kereta, takut langgar orang, takut pelanggar trafik lain. Itu kalau dah ada kereta. Sekarang ni kereta belum ada lagi. Jadi apa yang kita nak buat di Kelantan lah, biar ada dulu undang-undang tu diterima sebagai sebahagian daripada undang-undang di dalam negara ini. Di segi melaksanakan ini, kita kena tengok, sebab hudud ini Dr. Asri pun tahu ada syarat-syarat yang ketat sebelum kita potong tangan orang, sebelum kita rejam orang berzina, orang yang mencuri kerana miskin, kerana desakkan hidup, kerana tidak cukup makan, mereka tidak akan dipotong tangan. Dan ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Beberapa kes yang disebut dalam sejarah. Apa yang penting ialah, biarlah kita orang Islam meletakkan undang-undang jenayah Islam di pada tempatnya, diiktiraf sebagai sebahagian daripada undang-undang di dalam negara ini, walaupun hanya untuk orang Islam sahaja. Soal bila kita nak implement itu bergantung kepada syarat-syarat dan kaedah-kaedah perundangan yang ada. Bukan asal mencuri saja kita potong tangan. Orang miskin insya-Allah tak akan kena. Orang yang mencuri kerana desakkan hidup. Jadi ini isu yang besarnya. Isunya nak letak dulu biar dijadikan sebagai undang-undang. Itu soal yang paling besar. Dan inilah yang kita di dalam PAS ini kita perjuangkan. Dan kita di Kelantan kita sudah luluskan pada tahun 93. Cuma di segi pelaksanaan itu terhalang oleh beberapa halangan undang-undang dan juga perlembagaan. Jadi sekarang ini kita berusaha untuk mengatasi halangan undang-undang dan pelbagai ini supaya undang-undang ini diterima dan diiktiraf mengikut prosedurnya sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan dan undang-undang dalam negara ini. Soal kita bersedia tak sedia, sebahagian aspek kita sudah bersedia. Secara mentalnya, rakyat Kelantan bersedia untuk menerima pelaksanaannya. Sebab itu mereka memberikan kepercayaan kepada Parti Islam semenjak tahun 90 lagi sehingga hari ini. Kerana sebahagian daripada perjuangan kita di Kelantan ialah nak menegakkan undang-undang jenayah syariah Islam. Dan dibagi juga di segi prasarana, ada yang sudah kita sediakan, ada yang dalam proses untuk dilengkapkan, dan ada yang akan kita tambah dalam tempoh rancangan kita ni dalam setahun ni.
Jadi itulah saya rasa yang penting kita kena tengok daripada sudut yang tersebut, iaitu nak letak undang-undang Islam ni diterima dan diiktiraf sebagai sebahagian daripada undang-undang yang sah di dalam negara ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Direktor. Dan kita terus kepada Dr. Musyadat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mazli selaku moderator, ahli-ahli panel dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekalinya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini dapat dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama kita membincangkan tentang satu topik yang amat penting, iaitu tentang pelaksanaan hudud. Dan saya merasakan bahawa ini merupakan salah satu daripada perjuangan kita sebenarnya untuk melaksanakan hudud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan daripada usaha kita ini kita akan diberikan ganjaran. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Mazhar sebentar tadi, saya sememangnya bersetuju dengan apa yang disebutkan bahawa kita sebagai orang Islam pada asasnya sekali-kali tidak boleh menolak tentang hukum hudud ini sebagai satu kefarduan kepada kita sebagai umat Islam. Kefarduan di sini maksudnya sebagai satu kewajipan. Jangan pula salah kod nanti kata wakil JPM kata fardu seperti fardu dalam Islam ataupun rukun Islam. Apa yang disebut sebagai kefarduan ini kewajipan. Sekali kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita kena percaya ini adalah undang-undang yang paling adil, ini adalah undang-undang yang paling mulia. Tidak ada undang-undang yang lebih mulia, yang lebih adil daripada hukum ataupun daripada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tetapi walau bagaimanapun, dalam keadaan kita hendak melaksanakan hukum Allah, dalam keadaan kita hendak menjalankan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah, beberapa perkara perlu kita lihat. Di antaranya ialah kita perlu pastikan bahawa tindakan kita untuk menegakkan kalimah Allah ini adalah selari ataupun seiring dengan prinsip maqasid syariah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, iaitu raf'ul haraj. Maknanya apabila kita melaksanakan hukum Allah ini, kita kena pastikan bahawa kita dapat menegakkan keadilan. Oleh sebab itulah para ulama mereka telah menetapkan bahawa setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan dan juga dapat membuang ataupun dapat menghindarkan sebarang bentuk kemusnahan. Seorang ulama yang terkenal yang disebut sebagai Al-Izz bin Abdul Salam ataupun dikenali sebagai Sultan Ulama, beliau menyatakan bahawa asy-syariah kulluha masalih, imma tadra'u mafasid atau tajlib masalih. Dia kata setiap syariat itu mesti mendatangkan kebaikan kepada umat, sama ada ianya dapat menghindari kerosakan ataupun dapat mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam syariat Allah, di dalam hudud yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dia ada 8 tempat yang Allah sebutkan perkataan hudud. Dan kesemuanya itu ianya berlegar tentang hukum-hukum nikah cerai, hukum talak, hukum iddah, hukum zihar, dan ada juga hukum faraid di situ. Dan Allah menyebut bahawa dalam bab hukum faraid, saya nak sebut sikit, Allah menyebut wa man ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah dan juga melanggar hudud-hudud Allah, iaitu ketetapan Allah di dalam hukum faraid itu, maka baginya balasan neraka yang kekal abadi dan baginya azab yang pedih. Kalau kita lihat di sini, itu disebut oleh Allah tentang hudud dalam bab faraid. Tetapi kita pada hari ini, berapa ramai di kalangan kita, apabila tiba sahaja bab pembahagian harta pusaka, kita akan bagi ikut kerelaan hati kita. Kita akan bagi sama banyak, kita akan bagi ikut kita suka. Kalau orang tanya kita kenapa tak ikut faraid, dia kata kalau ikut faraid nanti bergaduh adik-beradik, dan kalau ikut faraid nanti ada yang terasa hati, terutamanya yang perempuan. Kerana dalam bab faraid ini Allah menjelaskan tentang mislu hazzil unsayain, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Sedarkah kita secara jelas telah mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala, mengkritik hukum Allah secara zat, ianya hukum Allah. Lain dengan kita mengkritik pelaksanaan terhadap hukum Allah. Berbalik kepada soal hudud, iaitu hudud jenayah yang kita bincangkan sekarang. Apa yang berlaku kritikan pada hari ini ialah disalah anggap
oleh sesetengah daripada kita. Apabila seseorang pemimpin, tak kiralah pemimpin daripada mana, mengkritik tentang cara pelaksanaan, contohnya dia kata apabila dibuat kepada orang Islam sahaja, maka orang Islam sajalah yang kena hukum. Dan kita tahu apa yang disebut oleh Datuk TMP tadi, bahawa kita melaksanakan hudud bukan matlamat kita untuk menghukum. Matlamat kita ialah untuk memberikan satu ketakutan kepada masyarakat bahawa ini merupakan hukum Allah. Dan apabila mereka tahu, apabila ada seorang sahaja yang dikenakan hukum ini, maka akan menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. Tak kiralah masyarakat itu orang Islam ke ataupun orang bukan Islam. Berbalik kepada soal yang saya sebutkan tadi, apabila kita berpendapat bahawa hudud ini hanya dikenakan kepada orang Islam, maka orang bukan Islam tidak terkena hudud ini. Sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru. Ulama telah berbincang tentang adakah hudud ini dikenakan kepada orang Islam ataupun kepada semua rakyat yang berada di dalam negara Islam. Ini persoalan lama. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, ulama telah menyebut bahawa hukum hudud ini berdasarkan kepada pandangan majoriti ulama Islam, dia ada 7 jenayah yang mesti dikenakan hukuman hudud. Saya rasa benda ni kita semua maklum. Yang pertama zina, menuduh zina, mencuri dan juga minum arak. Lepas tu dia ada hirabah, dia ada bughah, dia ada murtad. Jadi 7 perkara ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab fiqh yang sebenarnya, ada pendapat yang menyatakan di antara hudud tersebut hanya dikenakan untuk orang Islam sahaja. Contohnya apa? Seperti minum arak. 4 mazhab, kalau kita buka mana-mana kitab mazhab, minum arak memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, iaitu mesti dikenakan kepada orang Islam sahaja. Dan hukumannya pun khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata 80 sebat. Mazhab Syafi'i, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kata 40 sebat. Itu tak apalah, kita boleh kaji kemudian. Sebab itu apabila kita dah ada kereta sebenarnya, sebab kita bercakap sekarang ni ialah bercakap untuk kita nak beli kereta. Adakah kita boleh beli dengan cara pakai ansuran, pakai perbankan Islam ataupun pakai konvensional? Sekarang ni perjalanan kita, persoalan kita ialah untuk membeli kereta. Selepas beli kereta, kita bincang lain. Baik, apabila disebut tentang pelaksanaannya kepada golongan bukan Islam, minum arak itu jelas, sebab dalam agama lain minum arak adalah halal di sisi mereka. Ada juga di kalangan di antara jenayah-jenayah hudud itu yang menjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Contohnya dalam bab zina. Dalam bab zina perselisihan hebat di kalangan ulama, sehingga kan jumhur, pandangan mazhab jumhur, dia kata bagi orang bukan Islam, orang bukan Islam dan orang Islam dikenakan, dan mazhab Maliki hanya untuk orang Islam sahaja. Dan ada juga di antara hudud itu yang dikenakan kepada semua, sama ada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam ini yang dimaksudkan ialah golongan ahli zimmah, ataupun kita pada hari ini kita sebut sebagai non-muslim zimmi, ataupun orang kampung kita sebut kafir zimmi, iaitu golongan yang bukan Islam yang taat setia kepada pemerintah negara Islam. Seperti apa? Seperti mencuri. Dan kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, seorang ulama yang terkenal, Ustaz, nama dia Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, merupakan ulama yang amat terkenal dalam bab maqasid asy-syariah. Dia telah menyebut di dalam kitab dia, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata qad ajma'a ulama'ul ummah ala anna dhimmi yuhad fi as-sariqah, bahawa ahli zimmah itu mesti dikenakan hukum hudud dalam bab mencuri. Dan saya sebenarnya ada banyak lagi saya nak bercerita, nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian, bahawa kita pada hari ini disajikan tentang bahawa apabila disebut hudud, kita selalu mengkiaskan hudud dengan sembahyang, hudud dengan puasa, hudud dengan ibadat-ibadat khusus lain yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fardu ain kepada kita. Sedangkan hudud ini diwajibkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan ke atas semua rakyat, tidak kira rakyat itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Kerana pemerintah Islam bukan
hanya untuk rakyat Islam, tetapi juga untuk yang bukan Islam. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Musyadat. Langsung ke Dr. Datuk Wee. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Salam sejahtera dan selamat petang. Sebentar. Gangguan Proton Prevey hitam BLS 6565. Lori kontena sangkut. Jadi siapa yang parking tak betul-betul kan, saya malas nak buat pengumuman ni lagi. Kalau tidak kena hudud. Okey, silakan. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Buat cempedak di luar pagar, ambil galah tolong julukan. Saya budak baru belajar, salah silap tolong tunjukkan. Saya menerima undangan ini disebabkan saya adalah orang Malaysia dan saya tahu saya ini orang kafir. Saya bukan orang Islam. Saya cuma kebetulan dilahirkan di kampung orang Melayu, dikelilingi oleh semua masyarakat Islam. Maka dengan pengetahuan saya yang terhad, walaupun rumah saya sebelah surau, dan saya akan cuba memberi perspektif daripada pandangan orang bukan Islam tentang hukum hudud PAS. Kenapa saya sebut hukum hudud PAS? Kerana saya baca semua buku tentang hukum hudud yang dibenarkan oleh Kerajaan Kelantan dan juga pada satu ketika Kerajaan Terengganu. Sebab tu saya kata buat kesimpulan itu sebagai hukum hudud PAS. Jadi saya, kalau semua soal tentang kereta, saya akan mulakan dengan kereta. Dr. Asri cakap betul, kita nak beli kereta dan sebagainya. Timbalan Menteri Besar kata, kita belum sebut nak beli kereta lagi, kita baru nak beli kereta. Halangan atau rintangan, kekangan kita apa? Tak ada jalan, sungai. Nak pakai kereta apa? Inilah senario yang saya nak tegakkan di Malaysia. Kita ada situasi yang berlainan seperti yang dikatakan oleh Dr. Asri. Kita adalah satu masyarakat majmuk. Kita ada orang Islam, orang bukan Islam. Dan sejarah pembentukan negara Malaysia, kalau kita lihat sebelum kemerdekaan, Pan Malayan Islamic Party PAS masa itu beraya juga nak kenalkan hudud, tetapi pada masa itu Tunku Abdul Rahman tolak. Kenapa? Kerana masa itu semua kaum utama di Malaysia ini, kita memperjuangkan kemerdekaan, kita telah mengadakan satu social contract, akhirnya termaktub sebagai Perlembagaan Malaysia. Jadi jangan kita lupakan daratan, jangan kita lupakan asas pembentukan negara masa itu Melayu. Selepas itu berdasarkan kepada Suruhanjaya Red, kemudian Suruhanjaya Kobok, pembentukan Malaysia. Ini mencakupi negeri-negeri termasuk Sarawak dan Sabah. Jadi apabila kita sebut perkara ini, kita kena lihat masyarakat majmuk di Malaysia, termasuk dari segi demografi kita, macam mana kita nak melaksanakan sesuatu. Jadi saya kena betulkan orientasi kita supaya kita ini tak dilihat sebagai anti-Islam. Saya orang pertama yang mendukung Perlembagaan Malaysia, dan agama Islam itu agama yang suci, agama rasmi negara kita. Dan kalau apabila ada orang mempersoalkan hukum hudud PAS, itu tak boleh dilihat sebagai anti-Islam, tak boleh dilihat anti undang-undang Islam, kerana tidak ada korelasi. Dan kita tetap mempertahankan perlembagaan negara yang mana agama Islam kesucian itu tak boleh tercemar. Itu saya pandangan atau pendirian MC yang sangat jelas sejak kemerdekaan. Dan keduanya, saya nak masuk sedikit tentang apa yang kita bincangkan hari ini, hukum hudud. Ia telah diperkenalkan tahun 1993, dan kita lihat dua visi ini ada fasa yang berlainan. Ada yang kurang sikit, ada yang lebih, ada yang tak masuk tentang kazaf, ada yang masuk tentang kazaf. Saya pun tak tahu. Kadang saya baca, saya buat perbandingan, saya tak tahulah ini dari satu parti yang sama atau parti yang lain, tapi kebetulan daripada parti PAS. Itu pertama. Kedua, dari perspektif orang Islam, bukan Islam. Saya ini, keluarga saya ada orang Islam, aunty saya orang Islam. Saya tak ada masalah dengan orang Islam. Dan saya cuma nak lihat apabila terlaksananya hukum hudud ini, apa akan terjadi. Pertama saya nak tanya, kalau orang Islam dan orang bukan Islam terlibat dalam kes zina dan juga kes mencuri, bagaimana kita nak hukum? Kalau orang Islam tu sebagai mangsa rogol, macam mana dia nak pergi muat gaduhan kepada hakim? Persoalannya nak dapatkan 4 orang saksi
kejadian, yang melihat proses itu dalam ruang lingkup orang tu mestilah orang yang akil dan juga balik, maksudnya matang and competent. Yang saya baca, kalau dalam soal ini orang bukan Islam nak mengadu dengan siapa? Kedua, yang 4 orang tu, tak tahulah, perspektif saya mungkin silap, tapi ramai orang bukan Islam di Malaysia akan menganggap kalau orang tu melihat 4 orang tu melihat proses tu berlaku setengah jam, saya tak tahu orang ni orang apa, pemikiran dia apa. Ini saya kena terus terang daripada perspektif orang bukan Islam, kecuali lah saya dapat diyakinkan oleh Timbalan Menteri Besar. Okey, itu pertama. Kedua, dalam kes ini, bagaimana kita membezakan kes zina dengan rokok? Tidak dinyatakan dengan jelas. Dan saya nak bertanya, dalam kes ini, kalau kata seseorang yang dia kata kalau orang tu mengandung, kalau dia tak kahwin, itu berzina. Itu adalah presumption dan adalah menjadi satu tanggungjawab orang yang didakwa ini, orang yang dimangsa ini, dia kena mempertahankan. Jadi dia kena cari saksi. Kalau tak dapat membuktikan dia ini dirogong, dia akan kena. Dan saya rasa dalam kes ini mereka gagal mendapatkan 4 orang bukti, seolah-olah mereka melakukan qazaf. Qazaf tu mereka akan dihukum kerana tidak dapat membuktikan kes itu. Jadi kes ini orang bukan Islam melihatnya sebagai satu perkara yang sangat serius. Dan satu perkara lagi saya nak tanya, apa akan berlaku kalau sekarang orang Malaysia ni satu Malaysia, yang pencuri pun ada kumpulan Melayu, Cina, India. Kalau yang pergi, satu kena potong tangan, satu masuk penjara 2 bulan. Inikah keadilan sejagat? Saya tak bertanya. Dan satu lagi yang saya tak faham, saya rasa ganjil sedikit, ialah kenapa dalam enactment yang ada pada Kelantan ini 56(2), dia sebut apa? Bagi orang bukan Islam, dia pun boleh memilih hukum hidup kalau dia mau. Kalau kes macam ini, saya bagi contoh arak. Orang Islam saya tahu halal, tak haram, memang haram. Tapi orang bukan Islam, dia lain. Tapi saya nak tanya, kalau ikut enactment dia kata kalau curi arak tak salah. Jadi kalau saya pencuri bukan Islam, apa yang saya akan buat? Saya akan pilih hukum hidup, masa saya tak kena. Pertama. Dan saya nak tanya, asas perundangan yang ada pada hari ini, kita berdasarkan apa? Kalau kita ada penal code tu dalam bidang kuasa persekutuan. Saya nak tanya, dalam kes ini, macam mana kita nak membuktikan satu kes? Kita ada Evidence Act di Parlimen, kita ada DNA Act. Dan kalaulah kes zina tadi, cuma 4 saksi, eyewitnesses, mestilah orang Islam lelaki. Saya nak tanya, bukankah itu menafikan hak secara mutlak orang bukan Islam menjadi saksi? Kalau saya happen to be there, saya memang di sana melihat seorang dirogol, saya tak sempat nak menelpon, saya tahu perkara itu, saya rasa terpanggil nak jadi saksi, saya tak boleh, saya dinafikan hak. Dan sudah tentunya 1/3 daripada rakyat Malaysia yang bukan Islam telah dinafikan hak sebagai saksi. Adakah ini adil? Kedua, wanita tak boleh. Separuh daripada penduduk kita di Malaysia adalah wanita. Jadi bayangkan, apakah ini akan memberi kesan yang lebih baik pada negara kita, ataupun sistem perundangan kita ini tak cukup berikut Islam? Saya rasa sistem perundangan yang ada pada hari ini, dia telah mengambil kira nilai-nilai Islam juga. Pemahaman saya tentang hudud adalah satu had. Had adalah satu julat daripada minima sampai maksima, melihat keadaan. Macam Dr. Asri cakap, ada keadaan tak boleh, kita tak boleh buat. Jadi sekurang-kurangnya kita mengikut budi bicara apabila telah diadili dalam mahkamah. Saya rasa proses yang ada sekarang ini adalah proses yang agak baik, boleh dipertingkatkan, tetapi saya tak setuju dengan hukum hudud PAS yang akan dibawa, kerana semata-mata apa yang saya itu sebagai pembuka lah, sebagai mukadimah saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Oleh kerana Datuk Wi budak baru belajar dan telah melontarkan soalan-soalan yang ingin belajar, saya rasa kita langsung pergi kepada Timbalan Menteri Besar Datuk YB untuk memberikan sedikit ajaran kepada soalan-soalan yang ditimbulkan tadi. Terima kasih ahli panel sekalian.
banyak isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dr. Tasyuk, dan memang menariklah. Kita pun merasa tertarik dengan soalan-soalan. Cuma saya rasa masa yang ada ini tidak cukup untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan itu. Cuma saya melihat ada beberapa perkara yang boleh saya sentuh. Ialah tentang, pertama ialah tentang kekeliruan yang ada. Pertama ialah menganggap hududnya ada sebagai hudud. Itu pada pandang kita satu kekeliruan yang besar. Sebab undang-undang hududnya adalah undang-undang yang dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cuma dalam menentukan 7 ataupun 6 itu adalah pandangan ulama. Tetapi hukuman itu sendiri ada di dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Kalau UMNO yang buat pun dia akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Kita tak boleh nak kata ini undang-undang hudud UMNO, undang-undang hudud PAS, itu sama saja. Itu asas yang pertama. Yang kedua ialah tentang masalah keadilan. Dalam Islam, konsep adil ini ada konsepnya tersendiri. Adil bukan bermakna kita meletakkan sesuatu sama sahaja ataupun memberi bahagian itu dengan sama. Adil dalam perspektif Islam seperti mana dihuraikan oleh para ulama ialah wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikatakan keadilan. Anak lelaki kita beri baju Melayu, anak perempuan baju kurung. Kita tidak beri pakaian yang sama kepada anak lelaki dan anak perempuan. Kita tidak boleh suruh anak lelaki anak perempuan pakai baju kurung dua-dua ataupun baju Melayu dua-dua. Itu tidak adil namanya. Jadi itu asas nombor satu. Dan dalam konteks ini bagi orang Islam, dalam contoh kes mencuri, kalau seorang Islam mencuri, bukan Islam mencuri, bukan Islam tidak akan dikenakan potong tangan. Yang Islam dikenakan potong tangan. Itu adalah adil kerana orang Islam ini telah memilih agamanya sendiri. Bila dia memilih Islam, dia memilih seluruh ajaran Islam itu, termasuklah undang-undang jenayah. Jadi kalau dia mencuri, disabit salah, dia dipotong tangan, itu adalah adil kerana itu adalah pilihannya. Itu pilihan dia. Sebagai seorang bila dia masuk tentera, dia bukan masuk tentera hanya untuk pakai uniform jadi askar. Dia bersetuju untuk menerima seluruh peraturan sebagai seorang tentera, whatever it is. Itu asal dia duduk situ. Apa saja, dia suka, dia tak suka, orang lihat daripada luar apa tak boleh. Sebab itu pilihan dia. Jadi orang masuk Islam pun dia masuk Islam dengan pilihan dia. He has to accept everything. Itu asal nombor satu. Orang bukan Islam, memanglah dia tak benar sebab dia bukan Islam. Tetapi ada undang-undang sivil yang menanti dia. Dalam kes rogol dan kes zina dan sebagainya, orang bukan Islam ini tidak diterima untuk dijatuhkan hukuman hudud, tetapi boleh diterima untuk hukuman takzir. Itu ada beza dulu. Kita ingat bila tak boleh jatuhkan hukuman hudud, dia terlepas semua. Tidak, bukan macam tu. Dalam kes rogol sebagai contoh, seorang perempuan di rogol memang sukar untuk dia bawa 4 orang saksi. Sebab orang biasa tak rogol di depan orang. Dia merogol di tempat yang tersembunyi. Tetapi bila seorang perempuan ini meripot kepada polis, maka dia kena buktikan bahawa dia rogol. Dan pihak kerajaan boleh membantunya, polis boleh siasat. Orang di rogol ni, di segi psikologinya dia ada trauma. Doktor boleh mengesahkan trauma yang dihadapi oleh masa rogol. Ada physical injuries pada dia, ada penetration, kesan penetration, ada semen di dalam vagina dia. Ini semua boleh dibukti oleh doktor. Dan kita boleh tentukan semen siapa itu yang adalah vagina. Daripada situlah boleh kita tangkap perogol tersebut. Tetapi kalau tak ada 4 orang saksi, perogol ini tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Tetapi tidak bermakna dia dilepaskan. Itu saja beza dia. Bukan kata rapist can escape. No. itu asal dia. Seorang perempuan yang mengandung tanpa suami, kalau dia kata dia tidak berzina, dia mesti membuktikan bahawa tidak berzina. Kalau you tidak ada pasangan, macam mana you boleh mengandung? Kecuali Siti Maryam saja. Jadi you kena proof you are not, you do not commit adultery atau fornication. Jadi yang ni doktor boleh check. Ada berlaku zaman Sayyidina Umar, tak silap saya, seorang perempuan tidak ada suami, dia mengandung. Bila mengandung, orang menuduhnya berzina. Dihadapkan ke mahkamah dan dia mengata dia tidak berzina. Dia dirogol sewaktu dia tidur, kerana dia tidur mati. Dia tidur mati. Bila tidur mati, Umar tak percaya.
Umar tak percaya, Umar nak jatuhkan hukuman. Saya ingat, kalau silap Dr. Asri mungkin boleh betulkan, Sayyidina Ali ada pada waktu itu bagi tahu, laisa laka 'alaiha sabilun. Sayyidina Ali kata kepada Umar, kamu tidak boleh menghukum wanita ini walaupun dia mengandung dalam keadaan dia ada suami. Mesti dibuktikan. Dan ditanya kepada keluarga dia, ditanya kepada jiran dia, memang perempuan ini tidur mati sungguh. Orang semua datang dengan wacana hudud pun dia tak datang. Jadi tidur mati. Jadi bila dibuktikan bahawa wanita ini memang tidur mati, maka Umar membebaskan dia walaupun dia mengandung dengan tidak ada bapa. Tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi benda itu very clear. Cuma dalam enactment itu kita tidak disebut one by one, iaitu terserah kepada mahkamah untuk menlaksanakan. Sebab hakim-hakim yang akan menjalankan kes ini, mereka ini sudah tahu benda ini. Saya yang bukan bentara hakim pun saya faham benda itu. Tidak akan kita jalankan dengan mudah saja. Cuma kita tidak detailkan di dalam enactment. Sebab enactment ni macam undang-undang biasa, bukan detail. Kalau detail itu jadi tesis. Ada footnotes, ada reference. Tapi undang-undang dia macam tu saja. Terserah kepada kebijaksanaan dan kepakaran hakim untuk menghuraikan perkara tersebut. Itu antara benda-benda yang kena dia. Okey, betul. Saya kira Dato' Asri ada nak menjelaskan tadi berkaitan dengan soalan-soalan Dato' Wi. Terima kasih Melusi. Pertama, kita balik pada asas tadi, kita Muslim. Macam Dato' Amar kata tadi, kita percaya bahawa undang-undang ini jika dibuat benar-benar mencapai maksud keadilan, dia memberikan kebaikan kepada manusia. Itu satu perkara yang kita kena yakin. Cumanya mungkin yang sedang kita bincangkan sebagai Muslim, kita tak bincangkan tentang undang-undang itu. Kita bincangkan apabila dia telah di-enactmentkan, dia telah disusun. Bincang, berdiskusi bagaimana nak perkara ini jadi lebih baik. Dia kena diwacanakan, kena mendapat feedback, pandangan balas daripada rakyat. Saya buat contoh. Bagus apa yang tadi Datuk Nik Ahmad telah terangkan. Cuma saya nak sebut contoh. Apabila kita mengkritik amalan haji, kita tak pertikaikan, tapi kita boleh mengkritik tabung haji. Betul. Ya, dia tak. Kita mengkritik pengurusan dia. Bukan saya kata salah, betul. Tapi nak bezakan. Beza antara tabung haji dan haji. Bila kita mengkritik tabung haji, orang tak boleh kata awak ni petikai hukum Islam. Tak boleh. Kita pertikaikan dia. Kita tidak pertikaikan hasrat Kelantan. Saya rasa kita orang Islam kena dokong hasrat Kelantan. Cuma kita sedang bincangkan ialah bagaimanakah perkara ini hendak dikemaskinikan supaya ia tidak membawa kepada suatu perkara yang tidak menjadi tujuan sebenar syariat. Saya sebenarnya setuju juga sebahagian poin yang disebut oleh ahli panel kita yang keempat tadi, iaitu saya mempunyai pendapat yang berbeza dalam hal ini. Contohnya tentang masalah undang-undang. Kita kena bezakan antara dosa yang membabitkan urusan peribadi dan dosa yang membabitkan keselamatan awam. Dalam kes hudud ini, kalau nak dibezakan, dosa peribadi macam zina, adultery, minum arak, yang saya sebut sebagai private sin, yang membabitkan dosa antara seseorang dengan Tuhan, itu tidak dihukum orang yang tidak menganggap ia sebagai kesalahan agama lain. Tetapi kenapa hudud nak dibuat? Hudud nak dibuat kerana nak mengawal keselamatan masyarakat, untuk kedamaian. Tiba-tiba ada orang yang mencuri yang tak dikenakan, sedangkan kesan tindakannya sama. Hanya kerana perbezaan agama, maka itu tidak dapat membantu kepada maksud kedamaian. Maka dalam kes mencuri, merompak, hendaklah disamakan. Kalau nak dilihat di sisi itu, saya bersetuju. Sebab itu, bagaimana kita memilih undang-undang itu. Macam Brunei, saya fikir dia tidak memilih sebahagian yang dibuat di Kelantan tidak dibuat oleh Brunei di pandangan yang lain, termasuk mengandung tidak dijadikan sebab untuk dijatuhkan hukuman hudud, tapi sebab dia kembali kepada takzir umpamanya. Okey, kemudian saya nak sebut senario hukum ini, tuan-tuan, sangat adil apabila ia berlaku dengan begitu indahnya. Saya tengok keindahannya. Nabi SAW apabila dia memotong tangan pencuri, baginda sendiri di rumahnya tidak ada apa-apa untuk orang menyatakan dia ada kepentingan.
Umar apabila memotong tangan pencuri, antara bahu kanan dan kirinya ada beberapa tampuk. Maksud dia tidak ada kepentingan. Semua orang tahu apabila dia memotong tangan pencuri hanya untuk kepentingan masyarakat saja. Dalam satu masyarakat yang hudud ini bagus, tapi kita kena buat kapal terbang nak turun ni, dia kena ada landasan, kalau tidak dia terjun dalam parit. Itu isunya. Dalam satu masyarakat, saya baru saja balik ceramah dengan isu rasuah Ibu Pejabat Polis Kedah semalam dengan Ketua Polis Kedah. Isu rasuah umpamanya, isu rasuah kita tu ada sekarang nombor 53, satu slot turun, dulu 54. Artinya negara-negara bila sebut orang yang nak asal, termasuk polis lah, mereka mesti clean. Ini hukuman yang sangat bahaya, kerana polis akan terbabit dalam hukuman ni. Mereka adalah pihak yang bersih dalam hal ini. Itu yang berlaku pada zaman Nabi. Ini prasarana yang mesti dibuat. Dan ramai orang menganggap dengan adanya hudud, maka semua masalah jenayah akan selesai. Saya pun nak betulkan juga persepsi ini. Islam tak pernah kata benar. Islam kata Islam yang lengkap itu yang membantu kepada hal ini. Saya tunjuk contoh. Saudi bukan negeri yang paling selamat dalam senarai negara-negara dunia ini. Negara yang paling bebas rasuah umpamanya Denmark, New Zealand, Norway, Sweden, lagi apa? Kemudian termasuk ini negara-negara yang dianggap paling bebas rasuah. Negara yang paling teruk Somalia, Afghanistan, ada terbabit orang Islam juga. Itu bukan cerita sikit. Kita tu ada pada 53. Negara mereka ini tidak buat undang-undang Islam, negara-negara ini, tetapi mereka buat satu perkara, iaitu yang dinamakan dengan keadilan kepada masyarakat. Itu telah menyebabkan manusia menjaga keamanan mereka. Sebab itu di samping nak buat hudud ni, kita landasan mesti clear. Sebab itu Nabi apabila dia sampai ke Madinah, dia punya slogan bukan hudud. Apa Nabi, ucapan Nabi apabila sampai Madinah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf Abdullah bin Salam? Nabi apabila sampai Madinah, orang Madinah tunggu dia. Dia punya first speech Nabi, ucapan yang pertama, dia kata ayyuhan nas ifsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni berikanlah perdamaian dalam masyarakat, damai. Wa at'imut ta'am, berikanlah orang makan, bukan hukum orang. Maksud berikan kebajikan, bagi orang makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim. Dan solatlah ketika orang sedang tidur. Ini isu spiritual. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini dia punya slogan utama apabila dia memerintah. So saya bersama dengan Kelantan di sudut kehendak, tetapi saya rasa untuk pergi kepada pelaksanaan itu banyak perkara yang nak dibereskan. Saya bimbang kita mempunyai satu pintu yang sangat cantik, berat, pintu istana, kita pasang pada satu rumah buruk, reban rumah itu. Saya bimbang itu saja. Kita ada gadis yang salihah, kita padankan dengan lelaki yang tak baik. Okey, Datuk saya. Dr. Musada mungkin ada nak tambah, sebab saya dapati ada beberapa poin. Nak tepuk ya. Okey, ada beberapa poin yang telah Dr. Musada sebutkan tadi, tetapi Datuk Wi bertanya kan. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazli selaku moderator. Saya sebenarnya tertarik dan amat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Asri sebentar tadi, bahawa asasnya, konsep asas di dalam pelaksanaan hudud ini ialah keadilan. Maknanya apa? Apabila keadilan itu yang perlu ditegakkan di dalam pelaksanaan hudud, maka kita perlu berjalan seiring dengan maqasid syariah.
Maqasid syariah itu terkandung di dalam kita menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa dalam bab menjaga maqasid syariah ini, dalam bab akidah yang merupakan bab yang paling tinggi kita sebagai umat Islam ini pun, dalam satu keadaan Allah membenarkan kita untuk menuturkan kata-kata yang boleh membawa kekufuran di dalam keadaan yang terpaksa, yang boleh mengancam nyawa kita, yang disebut oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sesiapa yang kufur selepas beriman, bagi mereka azab yang pedih, melainkan orang yang dipaksa, seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Itu dalam konteks akidah. Jadi saya di sini saya nak buat satu qiyas, iaitu qiyasul aula. Kalau di dalam bab akidah pun Allah membenarkan kita menjaga maqasid, maka lebih-lebih lagi lah di dalam bab syariat. Konsep asas yang paling penting bagi kita di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk kita menjaga keadilan. Saya amat setuju apa yang disebut oleh Datuk TMB sebentar tadi, iaitu dalam bab arak, minum arak, dalam bab zina. Ini merupakan sesuatu yang kita kata benda yang tidak berkait dengan keamanan sejagat, tidak berkait dengan kepentingan pihak ketiga, maka sesuailah ia dihukum oleh pemerintah ke atas orang Islam sahaja. Dan itulah yang disebut pun oleh para fuqaha. Dan sememangnya kita apabila kita nak melaksanakan sesuatu ke atas umat Islam, panduan kita memanglah kepada Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran serta Sunnah ini, Al-Quran secara especially-nya, dia tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana untuk kita melaksanakan. Dan sudah pastinya kita terpaksa melihat kepada pandangan fuqaha. Di sini saya ada saya membawa nas yang disebut oleh para ulama sebenarnya. Para ulama seperti siapa nama saya sebutkan tadi, Muhammad Tahir Ibn Ashur, yang terkenal sebagai ulama di dalam bidang maqasid syariah. Dia sebut di sini, dia membahagikan hukuman terhadap golongan zimmi ini kepada 4. Antaranya yang khusus untuk orang Islam sahaja seperti minum arak. Dan yang ketiga ini dia sebut, dia kata ma yatajawazuhum ila ghairihim minal mafasid kas-sariqah wal i'tida' 'ala nufus. Dia kata sesuatu kesalahan yang dilakukan dan ianya merupakan pencabulan terhadap pihak lain, seperti mencuri dan juga mencabul ke atas anggota dan juga harta orang lain, maka waqad ajma'a ulama'ul ummah, ulama berijma', dia kata, ala anna hadzal qism yajri ala ahkamil Islam. Dalam bab ini dia kata orang bukan Islam pun mesti dikenakan hukum hudud seperti mana yang dilakukan ke atas orang bukan Islam. Kita di dalam bab Islam ini, kita sebenarnya, minta maaf saya sebut, sebab saya bercakap atas dasar ilmu, kita tak boleh nak pakai kepala kita sahaja. Sebab benda berkaitan dengan Islam, kita kena lihat pandangan ulama-ulama Islam. Sememangnya hukum hudud ini bukan tujuannya seperti sembahyang untuk tujuan ta'abbud, tidak. Ianya bertujuan untuk menjaga keamanan. Bagaimana mungkin keamanan dapat dijaga sekiranya orang Islam yang mencuri bersama-sama dengan bukan Islam? Dia pergi curi sekali sama-sama, tiba-tiba disabitkan hukuman. Yang Islam potong tangan, yang bukan Islam boleh pilih nak penjara 2 bulan ke nak potong tangan. Saya rasa kalau diberi pilihan, yang Islam ni pun akan mengaku, tak, saya orang Siam, dia kata. Sebab ini akan menimbulkan fitnah. Sedangkan hukum Islam ini bukan saya cakap, ini apa yang disebut oleh para ulama. Ibn Ashur semua kita tahu siapa dia, begitu hebat di dalam maqasid syariah. Dan kalau kita lihat pandangan ulama-ulama Islam daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, semua ulama-ulama itu sebut mencuri tak apa, dia kata, mencuri untuk orang Islam sahaja.
Dan bab zina, walaupun jumhur kata kena hudud juga, tapi oleh kerana Maliki kata tak kena hudud, tak apa, kita pakai zina untuk orang Islam sahaja. Tapi dalam bab mencuri, ulama tidak ada khilaf bahawa mencuri kalau nak dikenakan, mesti dikenakan semua. Kerana tujuannya apa? Bukan tujuan untuk ibadat, untuk sembahyang sahaja, tetapi tujuannya ialah untuk menjaga keamanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat, yang bukan sahaja orang Islam rakyat itu, tetapi rakyat itu juga terdiri daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Saya rasa itu sahaja. Mungkin ada sedikit maklumat. Saya tambah. Oh ya, sila Dato'. Pertama ialah kita bukan menggunakan kiasan akal, kita merujuk kepada nas. Ibnu Katsir waktu menguraikan ayat wa in ja'uka fahkum bainahum bima anzalallah au a'rid anhum, jelas disebut di situ berdasarkan nas tersebut. Mana orang bukan Islam itu ada pilihan secara umum saja, tak kira hukum mana pun, itu pilihan dia. Ini pandangan ulama, dan ini pun pandangan ulama juga. Kita memilih pandangan ulama yang kita rasa lebih sesuai dalam konteks yang ada pada hari ini. Bukan kita ikut pikiran kita, kita ikut konteks yang sesuai. Sebab macam di Brunei, dia memilih hukuman hudud ini kepada semua masyarakat dia. Tapi kami di Kelantan, kami pilih hanya untuk orang Islam saja. Ustaz, adakah ayat tadi berkaitan dengan Hukum syariah? dia semua dalam hukum, dalam semua dalam masalah jenayah berdasar kepada zaman Nabi seperti yang diterangkan dalam huraian itulah. Okey Dato'. Semua mungkin ulama dia memiliki kesekilan. Tapi dia ada satu persekitaran konteks yang sikit berbeza. Kerana masyarakat Yahudi ketika itu mereka memang mempunyai undang-undang mereka, dan undang-undang mereka itu sendiri tak berapa jauh daripada hudud ni. Ya. Dan berbeza dengan masyarakat non-Muslim yang ada dalam konteks kita, yang tidak ada undang-undang agama sebenarnya. Jadi bahkan Nabi serahkan balik pada mereka, mereka uruskan. Tapi dalam konteks kita, akhirnya negara kena uruskan. Ini saya ingat ijtihad ini bukanlah kita halang hudud, tetapi kita nak relook balik, pas nak kena duduk dan kena sekali lagi bincang lagi perkara ini untuk dilihat, ambil manfaat juga daripada banyak perkara. Saya cukup contoh, umpamanya dalam rejam, umpamanya Syekh Mustafa Zarqa, tokoh besar fiqh zaman ini, dia tak bersetuju Libya buat rejam. Dan saya rasa ini bukan soal tidak bersetuju dengan hukum, kerana saya baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi kata, la tuqta'u aidi fis safar wa la tuqta'u aidi fil ghazw. Jangan kamu potong tangan pencuri ketika musafir, jangan kamu potong tangan pencuri ketika peperangan. Al-Imam Al-Auza'i, ketika Al-Imam At-Tirmidzi riwayatkan hadis ni, disebutkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i kata, sebab Nabi tak mau nanti bila buat undang-undang itu dalam satu keadaan yang tidak kondusif, akan menyebabkan orang lari pada Islam. Sebab tu dia tak bagi masa musafir tu. Artinya bila kita buat benda tu, tak boleh menyebabkan salah tafsir kepada Islam. Itu saja. Nanti aku jadi siap nanti. Ada yang tu jadi siap. Okey, silakan Dato'. Ya, saya bagi sedikit pandangan ya. Saya tertarik dengan hujah yang telah dikeluarkan oleh Imam Ibn Besar. Saya cuma pelik sedikit. Saya dengar dengan teliti yang dia kata memang orang Islam memilih agama, sebab tu dia kena rela menerima hukuman. Tapi cuma satu je, kita manusia tak boleh memilih penjenayah. Kita tak tahu siapa yang akan merogol kita. Jadi kalau saya orang Islam, kebetulan yang merogol itu adalah orang bukan Islam, adakah adil dari persepsi orang Islam melihat penjenayah itu? Kalau ikut, kan mereka ini tak disampaikan ke sana, ke hukum hudud. Yang kedua saya nak tanya, Tapi mereka ada takzir. Daripada takzir. Mereka tak lepas hukum, mereka masih dihukum dengan takzir. Dan takzir boleh jadi lebih besar daripada hudud. tapi dalam kes ini, Timbalan Menteri Besar kata tak kena kepada orang bukan Islam. Hudud tak, dia kata hudud tak Tak kena. kena. Tetapi tak lepas hukum. Tetapi Section 52 bracket 56 bracket 2 kata bagi sesiapa, dia akan tengok mana yang lebih ringan, dia akan gunakan macam curi lah, kes curi. Saya orang Cina, curi kedai orang Cina. Okey, saya curi arak, Islam tak silap. Tapi tiap-tiap hari kerja saya curi arak je. Takkanlah masyarakat kita menjadi tentera. Itu perspektif daripada bukan Islam. Dia akan memilih subsection 56 bracket 2 ini.
Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi pandangan dan diberi perhatian. Kedua, saya cuma nak tanya. Jadi Datuk, kalau section itu bermasalah, pilihannya ialah Tak ada. Dalam section 56(2), jadi Pak Datuk, jikalau section itu bermasalah kerana penjenayah boleh pilih hukum hudud ataupun tidak, maksudnya Datuk lebih memilih bahawa bukan Islam pun patut dikenakan hudud. tak, maksudnya saya kata subsection 52, nothing in this enactment shall preclude a non-Muslim from electing this enactment apply to him in respect of any offence committed by him. Jelas perkataan tu kata dia boleh pilih. Betul lah. Dia kalau dia pilih untuk dibicara di mahkamah syariah, dia akan dikenakan hukum pertentangan. Tapi kalau dia Saya sebut bukan kepada mahkamah sivil. ini bukan kes curi. Kalau dalam kes ni, Tak semua kes itu semua. barang curi, kalau nilainya dia dapat pulangkan kepada orang yang dia curi, kalau ikutkan di sini ada pengecualian. Jadi saya nak lihat ni kerana ada sangat banyak percanggahan dengan penal code yang ada sekarang. Dan sebab tu saya kata, tadi Timbalan Menteri Besar kata, oh kita tak boleh tulis dengan jelas. Tetapi dalam ni jelas bahawa dia cuma untuk kes rogol 4 eyewitnesses. Itu saja. Dan mesti akhir dan balik. Itu saja. Jadi kalau dalam circumstantial evidence yang ada dalam undang-undang penal code sekarang, tak boleh pakai. Boleh pakai. Dia dalam kes, sorry interject. Dia yang mesti ada 4 orang saksi ni untuk membolehkan dijatuhkan hukuman hudud. Kalau tak ada saksi, ada bukti circumstantial evidence, bodily injury, for example penetration, doktor bagi tahu, kita kenakan hukuman ta'zir. Bukan kata pemperogul itu lepas. Tapi section itu tak tulis. Jadi Datuk Timbalan Menteri Mana? Ada dalam tu ada. Okey, Kalau tengok ada lagi ada. Datuk Wafi, saya cuba letakkan saya di kasut di tempat apa ni, Datuk Wi ya. Datuk apa ni, Wafi duk sebut tentang takzir. Apa tu takzir? Ta'zir ini selain daripada hudud. Undang-undang jenayah yang ada hari ini di Malaysia pun boleh dianggap sebagai ta'zir. Jadi sekarang ni kalaulah Kelantan laksanakan hukum hudud berdasarkan apa ni section 56 tadi, dia boleh pilih. Maksudnya sorry, ni berkaitan dengan rogol tadi. Mereka terlepas daripada Hukuman hudud kerana bukan Islam, tetapi dicap di bawah mahkamah sivil. bawah penal code. Bawah penal code. Okey. Tapi bukan ni double jeopardy. Bukan double jeopardy sebab dia cas sekali saja. Double jeopardy ni you can cas 2 kali. Kalau yang pertama dia tak terlepas, dia terlepas barulah second masuk. Dia bukan terlepas, dia tidak akan didakwa di bawah mahkamah syariah. Okey, jadi Because it's non-Muslim. Okey, jadi Datuk Wi, adakah Datuk Wi merasakan bahawa itu tidak adil? Saya tak nampak, saya dah baca 4 hari. Kisah saya tak tahulah. 3-4 hari dia baca dia setiap perkataan. Saya cuba nak fahamkan. Saya tanya kawan-kawan Melayu saya, tolong bagi penerangan kepada saya. Kawan Melayu UMNO ke kawan Melayu PAS? Okey, Datuk Wi, saya rasa ada poin yang valid tadi ni, sebab saya pun rasa macam ada perkara yang saya tak lawas dengan Dia macam ni. Saya rasa gini, pertama ialah mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam ini tidak akan didakwa di bawah mahkamah syariah. Contohnya seorang bukan Islam merogol, dia akan didakwa di bawah mahkamah sivil. Itu maksud dia ya. Okey, jadi adakah itu boleh diterima, Datuk Wi? Sebab tu saya tanya, adakah itu satu keadilan sejagat apabila 2 orang merogol seorang perempuan? Itu adalah orang Islam yang dirogol. Yang seorang lelaki ni kafir, seorang tu orang Islam. Seorang tu kena hukuman teruk di bawah hukum, dan seorang tu terlepas. Jadi bukan terlepas. sepatutnya yang kafir tu pun kena juga. Tak, saya cuma Okey, silakan Datuk. Saya ingat poin dia sekarang ialah dia tahu bahawa dia tidak terlepas, tapi seorang berat, seorang ringan. Itu maksud dia, saya Itu faham. maksud. Seorang ringan. Ini juga satu persoalan kepada keadilan yang mesti dijawab. Adakah apabila Ah Chong ringan, tiba-tiba Ahmad berat? yes.
Jadi sedangkan merokok gadis yang sama. Kata merokok ramai-ramai je kan. So di manakah wajah keadilan itu? Di sudut situ saya sendiri, saya rasa saya berbeza dengan pandangan enactment Kelantan. Saya setuju Brunei. Bagaimana Brunei? Maksudnya kita kena samakan. Semua sekali. Jadi sama mereka pun kena hudud juga. Ya. Itu Dan ada- saya nyatakan Dr. Mazlan jaminan minta PAS ke kepada Brunei. masyarakat Islam tak kena. Okey. Masa mancing undi dia kata memang tak kena. Okey, Dato' Wee. Jadi okey, Dato' Wee. Sekarang ni Dato' Wee tak setuju jikalau bukan Islam dikecualikan daripada hudud. Kita perlu ada satu set undang-undang saja. Jadi saya melihat sistem perundangan yang ada sekarang telah merangkumi aspek-aspek macam syariah court terhadap mereka yang minum ditangkap halwat, itu tak apalah terpulang. Tidak akan diambil. Saya tak akan terasa apa-apa kerana ini berlaku pada orang Islam dan ianya sepatutnya mengikut jurisdiksi yang ada. Tetapi bagi orang bukan Islam, kita melihat sistem perundangan yang ada sekarang, saya tak boleh kata dia sempurna 100%, tapi sudah melalui satu proses lebih hampir 60 tahun. Itu satu sistem undang yang mengambil kira. Saya ingat nilai-nilai Islam pun juga telah dimasukkan tentang had, julat had, maksima minima. Adakah undang-undang sekarang, adakah undang-undang sekarang telah berjaya mengurangkan kadar jenayah? Sama juga Timbalan Menteri Besar kata, kalau Datuk Sok Khabar kata oleh kerana kes jenayah banyak kita kena kenalkan hukum hudud. Tapi sekarang kata bukan senang kita nak kenakan orang. Jadi bercanggahlah pandangan sebegini. Yang dipandang macam ni. Pada pandangan saya, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Wikasio ni boleh kita atasi. Iaitu kalau kerajaan persekutuan memberikan laluan seperti mana janjikan di Parlimen kepada kita Kelantan untuk melaksanakan enactment jenayah syariah, kerajaan persekutuan mesti meningkatkan hukuman di dalam penal code terhadap kesalahan merokok supaya jadi tinggi. Ya, Itu cara kita untuk mengimbangi benda itu. Kita bukan lagi bagi penjara sebab dalam undang-undang Islam kena sebab. Jadi sepatutnya dalam undang-undang siber ini pun selepas ini mesti ditingkatkan supaya isu yang dibangkitkan itu Saya jawab timbul. berapa tahun yang lalu penal code telah dipindah dan dikenakan hukum masa tu yang Berhormat Saifuddin masih ahli parlimen ni. Masa tu kita buat pindaan untuk mengenakan hukuman lebih berat terhadap kes-kes rogol. Itu telah kita buat pindaan dan saya ingat juga disokong oleh ahli parlimen PAS. Adakah telah berjaya mengurangkan jenayah rogol? Sama juga kalau dia kata bukan Tak, jawab soalan saya. Adakah telah kalau ikut KPI, indeks jenayah telah berkurangan, tetapi apa yang kita lihat ada banyak ruang lagi untuk kita mengatasi. Bukan kata kita buat secara mutlak. Kerana manusia kita ada 1% yang memang kepala tak betul. Dia nak curi, dia nak rompak. Kita tak boleh kata 100% rakyat Malaysia ini tak akan curi bila kita nampak uduk. Tak mungkin. Ya. Saya ingat ada beberapa perkara yang sebenarnya kita boleh rongkaikan dengan tidak begitu khusus sebenarnya. Kalau sekiranya adanya perbezaan di dalam masalah undang-undang yang dikemukakan itu, masalah yang tadi yang saya sebut private seat tentang zina, minum arak, saya rasa non-Muslim tak akan komplain kalau orang Islam je kena. Ya, apa masalahnya? Selama ni pun memang orang Islam je kena. Cuma jenis saja nak dulunya mungkin sebat beberapa rotan, sekarang nak sebat satu rotan yang membabitkan orang Muslim. Tapi yang timbul persoalan yang ditimbulkan tadi ialah apabila membabitkan juga keselamatan awam non-Muslim. Saya punya pandangan, kita mendukung hasrat Kelantan. Saya selalu juga pergi ke Kelantan. Cuma saya rasa yang timbul sekarang ialah bagaimanakah supaya tanggapan yang salah ini ataupun negatif ini, sama ada kita kalau tak kata salah pun, dapat diatasi. Terutama apabila kita perkara yang membabitkan keselamatan awam ni, masalah rompak, masalah tadi kalau rogol, masalah jenayah terhadap pihak lain, yang ini mesti diseragamkan. Kalau tak dinamakan hudud, undang-undang ni dah ada di Malaysia ni. Cuma apakah hukuman saja dan bagaimana prosedur hukuman itu nak dijalankan. Okey. Tadi Dato' Wee ada timbulkan bahawa Kelantan sebelum Pilihan Raya ada timbul mengatakan hudud bukan Islam, tak kena. Mungkin saya cuba tarik daripada situ untuk Dato' Timbalan Menteri Besar. Kalau kita perhatikan dalam manifesto PAS sebahagian pada PR kan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, hudud tidak dinyatakan dalam manifesto.
baik peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Tapi mengapa Kelantan timbulkan hudud sekarang? Bukan kita yang timbulkan. Kita bukan sekarang. Kita telah luluskan ini Majlis Syariah ni tahun 93 lagi, sebelum adanya Pakatan Rakyat. Tapi PAS akan bawa rang undang-undang persendirian di Parlimen nanti. Itu bila Datuk Seri Jamil Khil buat kenyataan dalam Parlimen sewaktu menggulung bahawa Kerajaan Persekutuan bersedia untuk memberi laluan kepada mana-mana negeri termasuklah Kelantan untuk dibawa ke Parlimen. Maka hasil daripada itulah kita mengambil tindakan untuk prepare draft bill itu. Datuk Seri Jamil Khil UMNO atau PAS? Tak, soalan saya balik, saya akan pergi. It's a leading question. Saya pun kena tanya Datuk Bikasi lah. Tak, saya akan pergi ke dia. Okey, nanti. Tak. Beliau UMNO. Betul? UMNO sebahagian daripada BN. Datuk Wee, isu yang sekarang yang bawa hudud ialah, dan yang sokong hudud ialah menteri daripada UMNO BN. Adakah Datuk bersetuju dengan beliau? Saya tak bersetuju. Tak setuju dengan UMNO? Saya rasa tidak jadi masalah. Tak kira siapa yang bawa, sama ada PAS bawa ke, disokong oleh ahli parlimen UMNO ke, kita kena tetap pada prinsip kita. Macam mana perjuangan kita mencapai kemerdekaan, asas kita berlandaskan pada perlembagaan. Itu yang kita nak pertahankan. Kalau jadi UMNO dalam kes menyokong, ini, Jamil Khil tidak mewakili BN. Dia ahli UMNO. Dalam kes ini, dia bukan satu pendirian yang dipersetujui oleh BN. Dan saya boleh nampak sekarang lebih daripada separuh daripada parti komponen, ketua parti komponen tak setuju sebab kemajmukan keanggotaan ahli dalam BN ini. Jikalaulah UMNO menyokong usul rang undang-undang persendirian PAS itu untuk memudahkan laluan hudud di Kelantan, UMNO menyokong PAS, adakah MCA akan bersama UMNO lagi dalam Barisan Nasional? Saya rasa kalau berlaku perkara itu, sudah sampailah masanya kita kena membincangkan kedudukan kita bersama dengan rakan-rakan persekutu. Kerana dalam kes ini kita kena lihat apa yang dikatakan sebagai kita boleh bincang. Banyak masalah teknikal tak selesai. Itu dianggap sebagai nak kahwin terus akad nikah. Tidak. Dia kata bincang saja, belum beli kereta lagi. Di sini kita kena tengok. Saya tak boleh buat satu ketetapan bahawa UMNO telah buat satu keputusan macam ni. BN telah sokong secara total dan dibangkang oleh MCA. Kalau kes macam ni, kita dah tak ada satu frekuensi yang sama. Takkanlah kita dalam satu platform yang sama. Okey, Datuk Timbalan Menteri Besar, jikalau UMNO setuju nak sokong usul yang dibawa Masuk BN. dan PR tak akan sokong komponen, adakah PAS akan masuk BN bersama UMNO? Tak. PAS akan masuk. PAS tak akan bersama Akan UMNO. masuk dia. Kalau macam tu, saya cuma nak kata, Ya. saya teringat lagi Datuk Seri Haji Awang cakap apa semasa dia jadi Menteri Besar. Itu tak silap saya 10 April 2002. Dia kata kita kena laksanakan hukum hudud kerana kita menang pilihan raya, bukan kerana kita bagi duit. Kerana kalau kita tidak laksanakan hudud ini, kita akan kalah dalam pilihan raya dan ditakdirkan kalah. 28 lah sebab tu 2004. Ya, itu yang berlaku. Jadi pencaturan politik lebih daripada bagi saya lah untuk demi kepentingan agama. Saya itu tafsiran saya ya dalam kes ni. Okey, jadi memang MCA tak akan menyokong apa-apa tindakan untuk hudud. MCA, MIC dengan UMNO ketika itu kita mencapai kemerdekaan. Apa social kontrak yang telah kita capai? Kita menghormati agama Islam, teruskan. Sistem perundangan yang ada, kita pertahankan. Perlembagaan itu kita pertahankan. Dan itu asas kita. Okey, Dr. Sri. Saya tengok bahasan kita pada berbagai-bagai ruang. Ya. Saya punya tujuan saya ke sini ialah nak memberi pandangan balas terhadap elemen Kelantan ni, bukan nak mematikan semangat dia, tapi nak meminta supaya dia melihat balik beberapa perkara yang sudah ada di situ supaya dikemaskan. Bukan pendirian nak menghalang dia nak buat benda itu. Kerana saya sebut, kalau siapa-siapa yang baca buku Esposito Who Speaks for Islam, dia cerita dalam dunia ni berdasarkan undian yang dibuat, majoriti orang Islam orang Islam yang educated nakkan kepada Islam.
termasuk undian yang dibuat di Nigeria. Tetapi apabila hudud yang pertama dilaksanakan di Nigeria, dipotong tangan pencuri basikal ke apa, yang pertama, terus sokongan kepada Islam ditarik oleh majoriti orang Islam sendiri, kerana dia lihat yang bawah kena. Takut yang curi kayu kena, yang curi kayu balak tak kena. Sebab itu saya kata, hendaklah undang-undang yang disamaratakan, sehingga ke peringkat tidak ada, kita tak boleh ada dua mahkamah, tak boleh ada satu mahkamah khas. Sama saja antara sultan, raja dan rakyat biasa. Terus terang saya sebut, apabila sampai ke peringkat itu, undang-undang itu akan adil. Undang-undang itu akan adil. Dan suatu masyarakat yang terbentuk, dia banyak landasan ni nak begini. Sebab itu tangan yang pertama dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, tangan yang pertama yang dipotong di dalam Islam, Nabi SAW duka cita. Dalam riwayat hadis dia kata, faka'anna asfa ala wajhi Rasulullah SAW ar-ramad. Seakan-akan muka Nabi sangat sedih. Kemudian orang tanya, ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadha. Wahai Rasulullah, takkan Rasulullah tak suka orang kena potong tangan ni? Nabi kata, malila akrah, antum a'wanu syaitan ala akhikum. Mengapa aku tak benci? Kamu penolong syaitan kepada saudara kamu. Nabi kata, bila kes sampai ke mahkamah, dia laksanakan. Mengapa kamu tak maafkan? Wal falyafu wal yasfahu. Nabi kata, maafkan. Maafkan. Ini dia punya spirit undang-undang tu. Sebab itu bila sebelum Nabi nak suruh potong tangan, Nabi hidupkan banyak benda, termasuk hukum zina. Macam saya kata tadi, kahwin sangat mudah. Orang bangun, Rasulullah tawar diri nak kahwin Rasulullah, dia tak nak, Rasulullah orang lain kahwin, terus kahwin. Tak ada janda yang tinggal melainkan orang kahwin. Sekarang janda yang cantik-cantik pun banyak tahun tak kahwin. Itu cerita sampingan. Kepada untuk hatta makan, jiran tak boleh biarkan jiran kelaparan. Kita dalam negara ini, saya minta maaf, saya pun ahli majlis agama Islam. Kita ada lebih pada 1 bilion zakat ni, tapi orang Islam masih lagi kan nas zakat, hudud penting, tapi nak cerita nas zakat lebih banyak daripada nas hudud. Berpuluh-puluh ayat dalam Quran tentang zakat. Kalau kita kemaskinikan zakat ni dulu, sehingga apabila satu orang itu mencuri, dia tidak boleh memberi apa-apa alasan kenapa dia mencuri. Pada suatu masyarakat yang begitu indah, tolong menolong jiran tetangga, lapar ada pihak yang bantu, nak kahwin ada pihak yang mudahkan. Omar bin Abdul Aziz seru, siapa yang nak kahwin tak ada duit, mari ambil di Baitul Mal. Ini nak makan tak ada duit, beberapa hari isi borang tak dapat. Suatu masyarakat yang demikian rupa, ada orang mencuri, ada orang pergi minum arak, ada orang pergi berzina, dia memang mencemarkan satu keharmonian. Dia patut dia hududkan. Itu dia punya semangat hudud. Tapi suatu sungai yang kotor, orang buang sampah, dia nak rasa apa? Kalau kita pergi ke New Zealand, mungkin ke Australia, kita tengok sungai dia, kita rasa tak gamak buang sampah, dia dah bersihkan. Tapi kalau kita pergi Sungai Kelang, kita kalau aku tak buang, orang lain buang juga. Itu dia punya semangat dia. Sebab itu saya rasa bukan lawan hudud ni kita tak petikai, tapi kita nak, sebab saya kata, sehingga suasana itu kondusif, maka kita laksanakan hudud. Okey, sekarang ni kalau saya nak tanya tu tak apalah, ni dah sampai 4.30. Kita buka kepada Saya sebut. Okey, nak tambah silakan. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Asri ini. Kita kena wujudkan suasana yang bagus untuk masyarakat. Tetapi kita meletakkan hukum, macam saya sebut daripada asal tadi, kita kena ada dulu hukuman tu ada. Imam Ghazali dalam kitabnya dia kata, ibu bapa ni kena beli rotan, sangkut atas pintu supaya anak merasa takut untuk buat salah.
Beli rotan tu, biar ada rotan dulu di rumah. Bila kita nak pukul, itu perkara yang kedua. Sekarang ni rotan tak ada lagi. Itu hujah saya pada asas. Datuk, enactment yang telah diluluskan tu tak cukup jadi rotan? Itu tak cukup sebab tak ada kuasa untuk dilaksanakan, sehingga diluluskan oleh Parlimen. Sebab tu kita nak bawa undang-undang ni. Itu isu dia. Sebab tu kita sekarang letak dulu, biar ada, kita luluskan. Tapi kerana halangan perlembagaan, kita tidak boleh bergerak ke depan. Ada kereta tak ada lesen. Sekarang ni lesen nak cari. Itu asal nombor satu. Yang kedua ialah memang kita berusaha biar ada dulu undang-undang, dan masa sama kita berusaha membetulkan masyarakat, menyusun balik, mengatur balik. Itu memang kita akui benda itu. Tapi kalau kita nak tunggu suasana di mana semua orang senang, semua orang apa, baru kita nak jalan, saya rasa itu orang putih kata utopia yang kita tidak akan jumpa. Zaman Saidina Umar sendiri pernah berlaku orang mencuri. Bila ditangkap, dia mencuri harta tuan dia. Bila ditangkap, dia bagi tahu kami mencuri tak cukup makan kerana bayar gaji murah. Tuan lah bayar gaji murah, tak ada gaji minima 900. Jadi kami tak cukup makan, tak ada pilihan, curi harta tuan. Lalu Umar tidak potong tangan pencuri, dipotong dengan hukuman takzir. Dan Umar bagi tahu kepada tuan dia, kamu kena naikkan gaji pekerja-pekerja kamu. Kalau kamu tak naikkan gaji, mereka mencuri, aku akan potong tangan kamu. Tapi Datuk, itu asas utopia Datuk katakan itu telah berjaya dibuktikan di negara-negara bukan Islam walaupun tak laksana hudud. Dia negara bukan Islam, dia segi mungkin keselamatan nampak, tapi crime rate, rogo lah apa semua berlaku. Saudi walaupun ada kelemahan apa-apa, tapi crime rate dia rendah. Saya boleh cabar itu asal. Tak, saya rasa kenyataan itu terlampau umum dan boleh dicabar melalui. Yalah, kita pun cakap umum lah. Kau ni tak ada yang kita buat tadi betul. Kita berdasarkan dia ada indeks itu ternyata di negara barat. Kalau kita tengok rogo meningkat, buang anak meningkat, walaupun ada negara barat yang mana Datuk? Kita baca keseluruhan lah, saya tidak go spesifik lah, berdasarkan saya baca umum. Sebab kalau ikut crime rate index, yang paling rendah sekali ialah Malta, South Korea, Isle of Man, Japan, Georgia, Bahrain, UAE, Singapore, Taiwan, Qatar. Betul, mungkin di barat crime rate tinggi, tetapi negara-negara ini tidak ada hudud juga. Jepun tak ada hudud. Betul, tapi kena tengok aspek lain juga. Saya rasa bukan boleh macam tu. Jadi tidak utopia benda itu boleh dicapai. Tak utopia tadi yang saya sebut dalam kes orang mencuri tadi. Jadi semua orang senang makan boleh, tak mencuri. Okey, jadi saya rasa tak adil kalau saya seorang untuk bertanyakan kepada mereka, dan kita ada beberapa waktu yang terluang. Kita bukakan untuk 3 soalan sahaja. Okey, soalan yang pertama saya kena pilih sikit. Okey, silakan yang pertama, yang kedua. Tak ada orang nak tanya. Okey, yang kedua di sana. Yang ketiga di belakang, Wan Ji. Okey, yang pertama baju kelambu, yang kedua baju biru muda, dan ketiga Wan Ji tu bukan baju apa tu? Kita pakai baju. Pakai baju, okey. Okey, silakan. Tuan. Assalamualaikum. Tak, bukan anda. Yang di belakang berbaju kelambu tu. Ya, minta maaf. Saya nampak dia dulu angkat tangan tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seorang satu soalan, short and sweet, dan perkenalkan diri. Saya Abdul Hamid, penganggur, seorang Melayu. Nama saya nak betulkan punca segala kekeliruan mengenai hudud ni. Ramai tersalah anggap, tidak kembali kepada Al-Quran. Quran kata sebenarnya tidak ada hukum hudud. Dalam Islam tidak ada hukum hudud. Dia ada hanyalah hudud hukuman. Mungkin minta Datuk Asri boleh buat penjelasan pencerahan sebenarnya. Dia ada hudud hukuman. Tarikh hudud. Hudud itu adalah had, julat atau limit. Okey, tak apa. Itu akan dijawab oleh translator. Okey, Soalan kedua, yang berbaju putih. Kita nak limit kan? Okey. Dalam Quran tak ada hudud, ni ada hudud hukuman. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan. Sebagaimana yang kita tahu sekarang, Malaysia telah mempunyai 2 sistem kehakiman, iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil. Dan untuk melaksanakan undang-undang syariah di Kelantan, salah satu sebab yang tidak boleh dilaksanakan adalah, kalau kita tengok sendiri, Akta Mahkamah Syariah 1965, hukumannya cuma 356 saja, sebagaimana kita dah maklum. Jadi kenapa tidak kita sekarang cuba untuk melaksanakan, membetulkan dari segi hukuman tu di Mahkamah Syariah saja. Tak perlu nak pergi bincang pasal sivil semua ni. Mahkamah Syariah ni diperkembangkan, diperluaskan, hukuman-hukumannya lebih ketat lagi. Okey, soalan tu kepada siapa-siapa boleh, insyaAllah. jangan kan, kena spesifik. Syariah. YB TMB. Okey. Bukan kepada Tok V.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana ada 2-3 soalan. Satu ya. Kedekut je doktor. Tak boleh belanja malam ni. Okey, tak. Soalannya, dalam bila kita sebut hudud, dia mesti ada syarat yang perlu ditunaikan kan. Dr. Mazhar pun selalu sebut benda tu kan. Tapi soalan di Kelantan, kenapa dia pentingkan tentang pelaksanaan hudud sedangkan syarat untuk melaksanakan hudud itu tidak ditunaikan lagi. Contoh kalau kita tengok dalam sejarah, tahun 90 antara manifesto PAS adalah Hizbah. Tapi sampai sekarang Kelantan tak buat Hizbah. Tapi 93 pun timbul hudud. Padahal Hizbah itu merupakan syarat utama untuk pelaksanaan hudud. Jadi itu satu persoalan. Yang kedua, pengurusan cara Islam, macam pengurusan balak cara Islam. Betul-betul persoalan. Saya kadang-kadang confused dengan Kelantan. Apakah kredibiliti Kelantan dalam mengurus tentang balak cara Islam? Ataupun kita melihat banyak tindakan-tindakan lakukan oleh kerajaan Kelantan lebih kepada bias dalam buat keputusan. Ini kan pula dalam perkara lebih besar melibatkan tentang hudud. Okey, yang ketiga. Okey, cukup. Okey, bagi lagi. Bagi kat beranda Janggut ni tadi saya. Okey, satu soalan je. Okey, assalamualaikum. Saya Jamil. Wajib soalan kepada TMB. Tamu semua soal. Okey, TMB. Okey, soalan saya ditujukan kepada TMB juga. Oi, semua TMB ya. Okey, soalan saya adalah kenapa perlu percaya pada UMNO? Kerana di Kelantan sebelum ini berapa kali dah masuk ke dalam belanjawan negara mengenai lebuh raya, tapi tidak dibuat lebuh raya. Kenapa masih percayakan UMNO di mana sebelum ini, sebelum pilihan raya ada jawatan kuasa khas royalty dan timbul pula jawatan kuasa khas hudud. Pada pendapat saya, kenapa perlu percaya pada UMNO? Ini abang dia cerita ni alih-alih UMNO ni. Macam mana? Apa cerita alih-alih UMNO ni? Maksud Kenapa saya, percaya pada UMNO? kerana kenapa kita dalam PAS sudah ada Pakatan Rakyat tetapi masih lagi nak bantuan daripada UMNO untuk melaksanakan hudud. Ya. Okey. Nampak gaya Datuk TMB kena jawab banyak soalan ni. Okey, silakan Datuk. Okey, Ahli Parlimen. sebab ladies. Ahli Parlimen. Okey, silakan. Ahli Parlimen. Okey, soalan saya pada Dr. B. Nanti pakai mic, Datuk. Okey, soalan saya pada Dr. B adalah sekiranya kita mengadakan satu moratorium di mana dalam masa beberapa tahun PAS dan ilmuwan Islam diberi peluang untuk menjelaskan hudud sejelas-jelasnya. Saya akui enactment tu ada perkara saya sendiri pun dulu biasa menyatakan ketidakpuasan hati saya. Tapi sekiranya kita terangkan selepas beberapa tahun dan ketika itu jelas, adakah MCA boleh terima hukuman hudud ini dilaksanakan setelah landasan itu siap dan rakyat faham? Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Siti. Okey, kita mulakan dengan Datuk TMB. Silakan. Dia ginilah tentang masalah kenapa kita memerlukan kerjasama UMNO untuk melaksanakan ini, kerana UMNO yang memegang kuasa di Malaysia sebagai parti teras dalam Barisan Nasional. Itu yang asas dia. Kalau kita merintah Malaysia, kita tak mengharapkanlah sokongan UMNO. Tapi sebelum kita ada kuasa, yang ada kuasa ni kebetulannya Barisan Nasional dan UMNO di dalam itu. Jadi bila UMNO menyatakan pendirian, bersedia memberikan laluan, maka kita ambillah peluang yang ada. Itu asas dia je. Dan tidak ada niat ataupun agenda yang tersembunyi di sebalik daripada perkara ini. Saya selalu buat ibarat, kereta kita mati, tiba-tiba orang datang nak tolong kereta. Takkan kita nak tanya, kamu PAS ke UMNO? Itu hujah saya ni yang paling mudah. Okey, isu balak lagi. Isu balak ni, memang banyak orang menuduh Kelantan ini menyalahgunakan berat sebelah. Tapi siasatan yang dibuat oleh SPRM setakat ini tidak ada bukti. Itu berlaku di Kelantan. Masa untuk guru lagi tu kata kita buka 25 jam kepada SPRM untuk siasat semua perkara. Dan SPRM telah beberapa kali pergi menyiasat fail-fail pun diambil di Jabatan Perhutanan, dibuka dan sebagainya. Tapi setakat ini tidak ada bukti berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa dalam pembagian balak. Ini benar-benar. Sebab tu jangan buat tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas. Fitnah, jangan buat fitnah. Mengkritik boleh tapi jangan memfitnah. Okey, Hizbah tadi Datuk. Hizbah ini memang dulu ada dijanjikan. Dan bila saya berada dalam kerajaan tahun 2004 dari Exco, kita tanya, Tok Guru pada waktu itu mengatakan kita sudah ada PAC. PAC ini sudah boleh memainkan peranannya sebagai Hizbah.
Jadi tidak perlu kita Kelantan menubuhkan Hizbah secara persendirian lagi. PAC boleh memainkan peranan itu. Dan itu yang disebut. Dan pada pandangan saya, Hizbah ni ataupun PAC bukan asas kepada pelaksanaan hudud. Kalau tak ada PAC Hizbah pun hudud kita boleh jalankan. Tak ada masalah. Bukan ada kaitan antara dua itu. Tak ada Hizbah pun boleh buat. Itu bukan prasarana. Datuk, bukankah Selangor ada Selkat dan Pening ada? Dan betul, itu memang kita tahu. Tapi kenapa Kelantan tak boleh buat? Kelantan itu masa tu Tok Guru bagi tahu. Itu Tok sebagai Menteri Besar dia kata kita tidak perlu wujudkan Hizbah kerana sudah ada PAC. Itu alasan dia. Jadi kita pun terimalah pandangan sebab itu Menteri Besar yang cakap. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tengoklah macam mana kalau kita rasa PAC ini tidak dapat memainkan peranan dia, mungkin kita boleh melihat kepada keperluan menubuhkan Hizbah. Itu asas dia. Okey, sekarang Datuk Will. Soalan daripada Dr. Maria tadi. Saya meneliti soalan tadi. Susah untuk saya jawab kerana pertama dia banyak anggapan. Kerana ada dia kata kalau kita buat kerja ini dan mengambil masa yang panjang untuk terangkan ni. Saya cuma nak kata satu prinsip yang utama. Pertama, apa yang kita lakukan adakah dia bercanggah dengan perlembagaan? Itu perlu kita semak, ya. Kedua, saya melihat dalam konteks ini kalau saya membaca enactment yang ada, saya rasa khawatir ada beberapa perkara yang perlu diperbetulkan dan sebab tu saya menolak. Salah satunya ialah dari perspektif orang bukan Islam, kalau dia kata mencuri arak dengan alat hiburan pun tak boleh. Kalau macam tu, macam mana dengan mereka yang membuka kedai muzik? Dia curi boleh ke tidak? Sebab ini dalam enactment tulis dengan jelas. Kalau itulah perspektif orang Islam, orang bukan Islam tak diambil kira, sampai bila-bila pun perkara itu tidak akan diterima dan mungkin ada persepsi yang salah terhadap hukum, mungkin ada yang baik, tetapi ini dari perspektif orang Islam mungkin suatu yang supaya mereka tak pening, tak mabuk. Itu okey, tak ada masalah. Tapi perspektif orang bukan Islam perlu diambil kira. Dan ketiga, saya nak tanya, saya sejak kecil lagi jiran-jiran saya beritahu saya, dia kata, Syong, agama kita ni agama yang adil pada orang Islam dan bukan Islam. Sebab itu masa kejadian 13 Mei, keluarga saya dijaga oleh orang Islam, tak ada masalah. Di mana tu Datuk? Di Jasim, Melaka. Tak ada masalah. Sebab jiran saya mempertahankan rumah saya. Sebab tu kita jadi rakan sahabat karib, tak ada masalah. Saya cuma satu saja, selalu saya tanya. Okey, kalau nak berlaku adil, mestilah ada satu persekitaran di mana orang bukan Islam merasa selesa untuk menerima apa yang kita jalankan. Tapi dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, belum sampai masa. Dan ini soal mempertahankan perlembagaan. Itu yang kita nak lihat. Kedua, perlembagaan berlandaskan kepada asas apa social contract yang telah kita bincang. Dan saya rasa kita nak memperkukuhkan dari aspek Islam, Syariah law, tidak ada masalah. Orang Cina kalau dia pergi bank Maybank nak ambil perbankan Islam, mungkin menguntungkan, dia akan ambil. Itu tak jadi masalah. Kerana it's a way of life. Jadi kalau dalam konteks ini kita boleh terima secara menganggap dia sebagai akan sesuatu yang membawa kebaikan pada kita. Tapi dalam hukum hudud ini, bagi saya perspektif kita ialah melihat kepada menang kalah dalam pengundian pilihan raya. Saya selalu tengok perkara ini dalam raya memang senyap, tak berani nak sebut mereka akan buat hudud. Dan sebab itulah DAP kata tak rompak, tak curi, jangan takut hukum hudud. Tapi sekarang gelabah. Satu masyarakat bukan Islam melihat perkara macam apa sudah jadi. Jadi saya rasa pemahaman pada masyarakat orang bukan Islam tentang Islam, kita tak membetulkan persepsi agama Islam tu agama yang baik. Kalau Dr. Asri bercerita kepada masyarakat bukan Islam, saya ramai akan terima, betul, kita perlu ada persekitaran kondusif. Kita kena melihat dengan dari perspektif yang lebih luas, lebih terbuka, dan orang akan menghormati agama Islam dalam konteks ini. Jadi saya melihat secara keseluruhan MCA akan mempertahankan perlembagaan itu, kita memang rasa terpanggil. Dan keduanya, oleh kerana sistem perundangan yang ada, kita tak boleh ada wujud dua sistem perundangan yang berasingan bercampur, termasuk white collar, cyber crime. Macam mana kita nak mencegah? Sama-sama kita mencari keadaan memperkukuhkan sistem undang-undang yang ada. Okey, terima kasih. Datuk Azhar. Last tadi soalan hudud tak ada dalam Quran ni, ada hudud hukum.
hudud undang-undang itu ada dalam Quran. Cuma perkataan kadang-kadang sebahagian orang guna tilka hududullah, itu bukan hudud. Demikian hudud Allah itu, yang itu bukan hudud. Itu undang-undang, peraturan-peraturan yang berbagai. Cuma potong tangan disebut dalam Quran, sebab disebut dalam Al-Quran. Semua ni hukum Quran. Seperti mana zakat disebut dalam Quran, suruh makan orang disebut dalam Quran, bantu orang disebut dalam Quran. Cuma yang saya sebut sekarang ni ialah kita tak petikai yang itu. Cuma mungkin kita bincang landasannya dan prioritinya. Macam kalau lah saya mungkin kalau tanya, saya kata kalau saya nak dibentang di parlimen, mungkin antara benda yang sebelum hudud kita bentang dulu dasar hiburan negara. Yang sekarang ni penting dengan hiburan ni macam-macam. Garis panduan umum yang kumpulan Islamis kemukakan yang mana lebih sejahtera untuk negara, kita belum ada. Umpamanya dasar pembetulan pendidikan, kerangka kertas yang dibentangkan yang dapat dikongsi value-nya oleh Muslim dan non-Muslim. Banyak lagi kalau kita nak bentang. Dasar penyelarasan tentang mobilisasi semula tentang zakat dan harta baitul mal negara juga penting, yang mana itu asas kepada landasan. Kemudian setelah PAS kemukakan ini pasuk mari hudud. Saya rasa orang akan respect sebab dia dah buat banyak dah kerangka-kerangka yang menunjukkan dia membina landasan yang kukuh untuk mewujudkan satu masyarakat yang harmoni. Itu saja idea saya. Dan kemudian tapi tak apa, benda dah ini bagus juga sebenarnya 4 muka ni. Kalau tidak tak ada forum ni. Kan kalau tidak Tuwi tak baca tu tak betul kan? Dia pun tak baca tahu je. Okey, waktu benar-benar mencuburi kita dan tapi kita terpaksa berhenti. Soalan dah cukup. Cuma kita akan tiba pada penggulungan lah. Jadi kita minta daripada setiap ahli panel seorang seminit saja untuk gulung. Jadi kita mulakan dengan Datuk Wi. Saya akhir sekali akan tegaskan bahawa MCA tetap dengan pendirian kita akan mendukung pelbagai negara yang ada sekarang. Itu kita akan sokong. Dan kedua, apa yang penting ialah kalau tokoh kita seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Mahathir, mereka pada ketika itu tidak menganggap hukum hudud sesuai di Malaysia, saya rasa mereka ini tidaklah orang Islam. Mereka juga adalah bangsawan. Memang ada pemikiran yang jauh. Dia tahu kenapa tak boleh. Kerana masyarakat kita adalah masyarakat berbilang kaum dan tak ada persekitaran yang kondusif. Dan lebih-lebih lagi kalau kita lihat negara Sudan tahun 1984, perpecahan. Dia ada mulakan hudud saja, pecah pada dua negara. Dan apa yang berlaku kalau kes Pakistan tadi, boleh bawa kes Aminah Liwal. Dan satu lagi kes Farhan Bibi. Tolong minta Timbalan Menteri Besar bahawa kes dibaca apa masalah berlaku itu di negara Islam dan homogenes adalah orang Islam. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Musyadat, silakan. Okey, terima kasih Moderator. Sebenarnya saya sependapat dengan Dr. Asri bahawa saya bersetuju, saya menyokong penuh usaha Kerajaan Kelantan untuk melaksanakan hudud kerana saya juga adalah rakyat Kelantan. Dan itulah sebenarnya dan dasar apa yang disebut oleh Kerajaan Kelantan ini disokong oleh Kerajaan Malaysia sebenarnya. Oleh sebab itulah Menteri Agama, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil Khair telah pun mengumumkan bahawa akan ditubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menilai tentang cara pelaksanaannya itu. Dan sememangnya apabila kita menyebut tentang kaedah ataupun cara pelaksanaan, kita mengkritik cara pelaksanaan itu. Saya nak Timbalan Menteri Besar Kelantan dapat memberi penjelasan kepada semua rakyat bahawa sesiapa yang memberi komen, mengkritik tentang cara pelaksanaan ini, bahawa mereka sebenarnya bukan menolak Islam. Mereka sebenarnya bukan menolak hudud, tetapi mereka nak supaya rotan yang dibeli itu adalah rotan yang baik dan rotan itu sesuai untuk digunakan untuk menghukum anak-anak mengaji Quran dan sebagainya. Dan satu benda lagi yang saya nak sebutkan di sini, yang saya sebut tadi, menggunakan akal itu adalah dalam kita mengkiaskan hudud dengan sembahyang, dengan ibadat khusus. Bukan kata dalam pengambilan pendapat yang mengatakan hudud untuk orang Islam sahaja. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih Doktor. Silakan Datuk. Musi, terima kasihlah kepada semua dan saya pun merasa gembira dengan pandangan-pandangan walaupun ada yang pro dan kontra, dan insya-Allah pandangan-pandangan baik itu kita akan ambil perhatian. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di Kelantan pun kita semenjak kita luluskan tahun 93, kita membuat semakan balik kepada enactment tersebut, dan memang ada peruntukan-peruntukan yang boleh mengelirukan seperti mana disebut oleh Dr. Wikasio, hasil daripada feedback daripada masyarakat, dan kita dalam proses untuk mengemaskan balik peruntukan-peruntukan itu yang tidak berapa jelas. Kita akan perjelaskan supaya lebih nyata kepada masyarakat
dan aspek-aspek yang yang dirasakan tidak mantap, kita akan mantapkan dalam enactment tersebut sebab kita ambil feedback daripada semua dan sebahagian dari apa yang ada hari ini. Dan untuk maklumat, sebab tadi Dr. Asri kata kita patut bentang di Parlimen dasar pendidikan, kita dalam mereka ni untuk Kelantan dulu. Dan di Kelantan kita sudah ada dasar pendidikan, kita ada psikologi, kita di Kelantan ada enactment hiburan di Kelantan, mengawal hiburan-hiburan supaya tidak melanggar syariat. Kita sudah ada dasar keluarga mawaddah, kita ada dasar belia di Kelantan ini, dan ada banyak perkara yang merupakan usaha-usaha pengukuhan di Kelantan ini dalam usaha untuk melahirkan suasana yang apa disebut sebagai kondusif tadi. Cuma oleh kerana kemampuan kita terhad di segi keuangan media massa, mungkinlah tidak pencapaiannya tidak memenuh lagi. Jadi untuk mengukuhkan lagi dasar ini, kita rasa hudud sepatutnya datang sebab untuk memenuhkan. Sebab kalau kita kata jigsaw puzzle itu, ada aspek yang kita kena masukkan lagi untuk mengukuhkan keseluruhan perancangan kita di Kelantan di bawah konsep dasar membangun usaha Islam. Terima kasih. Datuk Asri. Terima kasih. Tadi saya dapat pernyataan tentang hudud di Kelantan. Kita menyokong pada dasarnya, cuma kita nak dilihat dikemas kini dan lihat konsep keadilan yang lebih luas dan masa yang lebih sesuai untuk ia dibuat, bukan dengan keadaan yang tergesa-gesa yang akhirnya akan menghentikan tujuan itu sendiri. Cuma yang saya nak kepada saya tengok ramai juga rakan-rakan bukan Muslim di depan ni. Saya ingin sebut satu perkara yang dikatakan negara Islam itu bukan negara hudud. Saya takut salah faham. Hudud ini salah satu mekanisme undang-undang yang terlalu kerdil di sebuah negara Islam yang mementingkan soal keadilan, soal social justice, soal kebajikan, soal memberikan hak, soal penghormatan antara satu sama lain. Saya bimbanglah dan Muslim bila dengar sebut negara Islam tu terbayang hudud. Ini tidak benar. Sebenarnya negara Islam patut seperti mana yang berlaku di negara-negara yang bebas rasuah, negara-negara yang bebas jenayah. Dan kemudian itu hudud hanya pelengkap untuk mengatasi daripada suasana yang indah tadi dicemari. Jika tidak, saya bimbang nanti tergambar Islam tergambar antara darah dan nyawa. Itu saya rasa pandangan yang akan memberikan satu pandangan negatif, persepsi negatif dari Islam. Negara Islam adalah negara yang penuh dengan kebaikan dan dipenuhi dengan social justice dan hak. Hudud adalah satu pembincangan terpencil untuk mereka yang melanggar keindahan yang telah dibentuk. Terima kasih. Okey, terima kasih panelis sekalian dan terima kasih kepada pengajar dan rakaman tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana tidak emosional dalam tajuk yang mengundang emosional. Terima kasih. Terima kasih seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Mazli di atas kehebatan beliau mengendalikan wacana yang cukup tenang dan tenteram. Tapi macam statement Dr. Yang Berhormat Ahli Parlimen Keluang tadi, nampak lepas ni Dr. Asri akan memberi ceramah kepada kelompok MCA untuk penjelasan yang lebih jelas. Jadi kita rakamkan gambar kenangan macam biasa bersama dengan moderator dan juga Tuan Haji Nasir jemput, Datuk Jalil jemput sekali. Ya.